be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. Salam durian semua, Assalamualaikum, salam sejahtera, Wanakem, Ni hao. Okey, untuk kali ni kita akan kongsikan tentang UFR, Uneven Fruit Ripening lah. Okey, untuk isu hari ni kita akan sentuh pasal kualiti durian D24. Duri 24 ni telah didaftarkan pada 30 November 1937 dan sehingga tahun 2020 ni ia dah berumur hampir 84 tahun daripada tarikh pendaftarannya. Okey, untuk masalah utama D24 yang ingin kita ulas pada kali ini adalah UFR, iaitu Uneven Fruit Ripening atau corak pemasakan tidak sekata, atau ada istilah-istilah lain yang dipanggil mengikut setempat, contohnya seperti mangkor, mengkal, mangkak. Okey, kalau orang Pahang dipanggil kerang. Okey, itu semua adalah kategori UFR. Okey, kalau kita tengok buah di hadapan saya ni, bila kita buka kita boleh tengok isi D24-nya sangat keras dan tidak masak. Walaupun buah ni dah gugur matang, bila kita tengok isi dia keras dan bila nak makan pun memang tak sedap lah. Dia berjerami, okey, dan masak tidak sekata. Dan ini pun memang tak boleh nak makan lah. Dan bila kita buka, kita pun boleh tengok antara simptom-simptom yang lain yang dapat ditemui adalah berlaku keretakan pada testa biji ni. Okey, ini pun menunjukkan indikator kekurangan unsur dan penggunaan nutrisi daripada baju yang kurang bersesuaian atau kurang tepat. Dan boleh tengok juga pada struktur isi dia berjerami dan keras, memang tak boleh nak makan. Okey, lagi satu untuk buah di 24 ni, kalau buah yang mengkal, apabila gugur, bila kita ambil, kita goncang, ia tak menghasilkan bunyi lah. Maknanya tu dalam tu, maknanya menunjukkan dalamnya buahnya masak tidak sekata. So kalau nak beli buah D24, antara kaedah utama yang perlu kita kena pasti, kita try goncang daripada buahnya dulu. Kalau tak bergegar, maksudnya isi dalamnya ada masalah dengan UFR. Okey, seterusnya bagi selain daripada masalah UFR, kita boleh juga nampak salah satu simptom juga ni adalah blossom and rot, iaitu kalau kita tengok hitam pada hujung buah. Ini antara kesan daripada kekurangan air dan aplikasi kalsium yang tidak cukup. Okey, untuk seterusnya tentang perkongsian UFR, saya akan serahkan kepada Mr. Lim untuk perkongsian pengurusan dan penjagaan bagaimana untuk mengatasi UFR bagi D24. Durian 24 ni sebenarnya sudah menjadi sunset industry lah, ataupun kita industri matahari terbenam dah. Kalau berbanding pada zaman 90-an, awal tahun 2000, dia merupakan satu variety yang boleh dikatakan amat terkenal sekali. Kalau sebut D24 sahaja, dalam Malaysia sampai ke Singapura, semua orang kenal apa itu D24. Dan apa yang berlaku pada D24, kenapa namanya hilang secara perlahan-lahan dan akhirnya tidak mendapat sambutan, bukan kerana terbitnya musangking dulu, tetapi disebabkan masalah kualiti yang bermula yang menyebabkan 24 ni menjadi satu industri matahari terbenam, sunset industry. Dan kita tahu ialah 24 ni sebenarnya kenapa diminati banyak dahulu ialah kerana kualiti yang sangat bagus. Dan hari ini industri ni 24 hanya dikekalkan pada pokok yang sudah tanam lah. Dan biasanya kita tahu umur pokok pun kebanyakan di 24 adalah melebihi 30 tahun dan ke atas. Dan biasanya pokok yang dikekalkan adalah di bahagian yang di atas bukit ataupun di tanah tinggi, di mana masalah masak tidak seragam, ataupun kita panggil UFR, Uneven Fruit Ripening, ataupun nama awam orang panggil lokok, mengkal, pelbagai nama.
Jadi 24 ni dalam industri kini menjadi hanya kepada durian makan segar ataupun paste, atau pak pun saya ingat tak banyak, kebanyakan adalah paste lah. Jadi di 24 ni sebenarnya sudah orang kata menuju ke industri yang dia kata akan tamat riwayat lah tak lama, kecuali yang di atas tanah bukit tinggi itu sahaja. Cuma kebaikan di 24 ni dia berbuah banyak, kejadian buah tinggi. Dia tidak sensitif dari segi kejadian buah, tetapi dia lebih sensitif dari segi kualiti buah yang seandainya berlakunya perubahan cuaca, dia akan menyebabkan masalah kualiti menjadi satu isu yang besar lah. Jadi bagi penanaman sebenarnya di Domblak tidak digalakkan lah, kecuali di kawasan yang tanah tinggi. Tapi disebabkan kalau 24 ada petani yang masak tidak seragam, harga tiba-tiba akan jatuh, sebab dia akan menyebabkan satu harga pasaran jatuh lah, menjunam, walaupun kita dapat menghasilkan yang berkualiti lah. Kita lihat daripada segi latar belakang dan sejarah di 24 ni. 24 ni berasal daripada tanah Bukit Merah, Taiping. Jadi kita tahu Bukit Merah, Taiping ini merupakan kawasan tabur hujan yang tertinggi di Malaysia. Jadi boleh dikatakan variety ini memang memerlukan air yang banyak. Dan kita tahu kalau tanah di Taiping ataupun di Bukit Merah, sekitar Bukit Merah ni memang tidak memerlukan pengairan pun boleh, sebab hujan dia memang boleh dikatakan sangat kerap. Dan bandar Taiping ini pun terkenalkan sebagai bandar orang pada waktu petang menikam ataupun berjudi sama ada hari ini hujan atau tidak. Jadi kita boleh lihat satu budaya yang berlaku di Taiping sebenarnya. Dan apa yang berlaku ialah kita tahu taburan hujan yang tinggi itulah sebenarnya yang diperlukan oleh pokok duri 24. Dan seandainya kalau bila masa buah tengah pesat membesar, daripada saiz pingpong hingga ke buah matang itu sebenarnya kita tahu ialah di 24 ni memerlukan air yang banyak. Kalau air tidak cukup, dia akan menyebabkan zat tidak diambil, tidak diangkut sampai ke bahagiannya. Jadi contoh yang kita lihat pada penghujung 2020, 2021 di mana banjir besar berlaku, hujan sangat banyak. Di 24 memang tidak ada masalah mengkal ataupun masak tidak seragam, UFR. Apabila kita lihat balik contohnya pada 2016 di mana kemarau yang serius, boleh dikatakan di 28 ni isi hampir 10% yang masak. Yang lain semua boleh kata macam plastik yang keras. Jadi kita tahu ialah mana-mana durian, bukan hanya 24, tetapi boleh kata semua durian, seandainya kekurangan air, dia akan menyebabkan simptom-simptom kekurangan air. Contohnya kalau 24 dia mengkal ataupun UFR, masak tidak seragam. Kalau musang king, isinya tidak habis balut biji. Dan ada yang tertentu pula yang kita nampak macam musang king juga, kalau yang serius ada nampaknya tips burn ataupun kita panggil kelocoran dalam isi ataupun di penghujung buah. Ini adalah semua contoh-contoh yang di mana sistem air tidak dipegang sepenuhnya. Dan dari segi pengairan kita tahu di Malaysia boleh dikatakan kebanyakan orang penyiraman yang diberi itu tidak mencukupi ataupun tidak memenuhi keperluan air yang diperlukan oleh pokok durian. Jadi antara faktor yang kita harus beri perhatian adalah dari pengurusan sistem pengairan, iaitu pemberian air yang mencukupi, dan juga dari sistem saliran yang baik. Seandainya saliran yang tidak baik, ia akan menyebabkan akar kita mudah reput dan pengambilan air terhad.